KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot pentaksiran Bilik Darjah ataupun lebih dikenali sebagai PBD di DirecTV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, topik perbincangan kita adalah PBD dalam Asas Sains Komputer Sekolah Menengah. Tetapi sebelum kita teruskan, apa kata kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Ashikin dari SMK Felda Seri Sendayan, Seremban Negeri Sembilan. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Sean sihat? Sangat sihat Cikgu. Dan kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Fatimul Zarah dari SK Putrajaya Presin 181 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Okey, terbaiklah Cikgu. Okey, balik semula kepada Cikgu Ashikin. Cikgu, apa yang Cikgu akan kongsikan pada hari ini? Okey, untuk hari ini Cikgu akan kongsikan bagaimana pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran Asas Sains Komputer dijalankan. Okey, Cikgu silakan. Terima kasih Sean. Okey, so untuk hari ini, Cikgu akan jelaskan bagaimana pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran Asas Sains Komputer menengah rendah dilaksanakan. Okey, dalam bidang pembelajaran asas sains komputer ni kita ada 4 bidang, iaitu konsep asas pemikiran computational. Okey, konsep asas pemikiran komputer ini dapat membantu murid menyusun, menganalisis dan juga mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik. Melalui bidang pembelajaran ini, murid dengan mudah dapat menyelesaikan masalah kompleks dengan menggunakan teknik leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan juga pengitlakan. Kemudian bidang yang kedua adalah perwakilan data. Ia bertujuan untuk memperkenalkan kepada murid untuk menunjukkan data diwakili dalam bentuk sistem penomboran dan sistem pengekodan bagi membolehkan manusia berinteraksi dengan komputer. Bidang ketiga adalah algoritma. Jadi bidang ini merangkumi kaedah membina algoritma melalui pseudokod dan carta alir. Jadi murid dapat menerangkan penggunaan algoritma, membangunkan algoritma dan menggunakan algoritma dalam penyelesaian masalah dengan mengaitkannya dengan kehidupan seharian. Jadi bidang yang terakhir adalah kod arahan. Jadi kod arahan ni merangkumi konsep dan elemen asas pengatur caraan serta atur cara mudah. Jadi bidang ini melatih murid membina pemikiran logik dalam menyelesaikan masalah melalui penggunaan aplikasi pengatur caraan. Okey, dalam mata pelajaran asas sains komputer ini ada 7 strategi pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran berasaskan inquiry. Yang kedua adalah pembelajaran kendiri, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah, pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, pembelajaran mastery, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran berasaskan projek. Okey, dalam PBD kita ada ada jenis pentaksiran dalam pelaksanaan PBD. Ada 3 yang kita akan kongsikan. Sebagai pembelajaran untuk formatif, ia adalah untuk mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran dengan murid membuat refleksi dan menilai perkembangan pembelajaran sendiri. Jadi pentaksiran kendiri dan juga rakan sebaya juga di bawah mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran. Yang keduanya adalah untuk pembelajaran, iaitu formatif, mentaksir perkembangan untuk pembelajaran, iaitu guru merancang strategi dan juga mengenal pasti
pengetahuan, kemahiran dan juga nilai murid. Yang ketiga adalah mentaksir perkembangan tentang pembelajaran, iaitu pada akhir unit pembelajaran penggal bulan atau tahun, dan data yang diperolehi bukanlah untuk perbandingan tetapi adalah untuk membantu guru, ibu bapa dan pihak sekolah merancang dan melaksana strategi yang bermakna. Okey, kaedah pentaksiran PDP ASK ni kita ada 5, iaitu rubrik, pentaksiran autentik, pemerhatian, portfolio dan juga kuis dan juga ujian. Kemudian dalam PDP ASK juga ada 4 kemahiran yang ditekankan, iaitu kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan maklumat, kemahiran manipulatif dan juga kemahiran komunikasi. Dan ini pula adalah bahan rujukan bagi mata pelajaran asas sains komputer menengah rendah. So kita ada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 3, dan guru-guru boleh perolehi DSKP ini di portal bahagian pembangunan kurikulum. Okey, ini adalah buku teks asas sains komputer tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Dan ini adalah buku panduan pelaksanaan PBD yang juga boleh diperolehi daripada portal bahagian pembangunan kurikulum. Okey, apa yang kita akan kongsikan hari ini adalah bidang pembelajaran 4.0 kod arahan dengan standard kandungan 4.1 kod arahan, dan ini adalah standard kandungan yang akan dibincangkan pada hari ini dengan standard pembelajaran ada 5 standard pembelajaran yang akan dikongsikan nanti. Okey, baiklah cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula di PBD di Didik TV KBM. Kembali semula menonton slot PBD di Didik TV KPM, di mana topik perbincangan kita pada hari ini adalah PBD dalam asas sains komputer untuk sekolah menengah. Baiklah Cikgu Ashikin, jom kita teruskan. Okey, untuk segmen ini kita akan lihat pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD asas sains komputer. Okey, yang cikgu akan kongsikan adalah bidang pembelajaran 4.0 kod arahan dan juga standard kandungan 4.1 kod arahan. Okey, untuk bidang pembelajaran 4.0 kod arahan ni dengan standard kandungan 4.1 kod arahan, kita ada 5 standard pembelajaran, iaitu 4.1.1 menggunakan pembeli ubah dan operator matematik dalam aturan yang dibangunkan, 4.12 menghasilkan atau cara melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, 4.1.3 menghasilkan atau cara yang melibatkan penggunaan ulangan, 4.1.4 membangunkan atau cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, pembuli ubah dan operator matematik, dan 4.15 menguji atau cara dan membaiki ralat pada kod arahan yang dihasilkan. Okey, ini adalah contoh bagi cadangan peruntukan masa untuk pelaksanaan PDP dan juga pentaksiran bilik darjah. Okey, jumlah keseluruhan yang diperuntukkan bagi SK 4.1 kod arahan berjumlah 9 jam dengan 9 sesi dan 1 sesi melibatkan 60 minit PDP. Okey, cikgu akan huraikan lagi kepada cikgu pecahkan lagi kepada SP. 4.1.1 menggunakan pemberi ubah operator matematik dalam aturan yang dibangunkan, dan peruntukan masa bagi SP 4.1.1 berjumlah 2 jam dengan 2 sesi dan 1 sesi berjumlah 60 minit. Kemudian 4.1.2 akan digabungkan dengan 4.1.5, iaitu akan menjadikan jumlah peruntukan masa pengajaran menjadi 2 jam dengan 2 sesi dan 1 sesi melibatkan 60 minit. Okey, kenapa digabungkan untuk standard pembelajaran ini? Kerana apabila pelajar menghasilkan atur cara, okey, dah tentulah kita akan menguji atur cara dan juga membaiki ralat sekiranya
ada. Dan untuk standard pembelajaran ini, kita akan terapkan pemikiran computational yang melibatkan 4 teknik, iaitu teknik leraian, teknik pengecaman corak, pengitlakan dan juga peniskalaan. Okey, yang seterusnya untuk standard pembelajaran 4.1.3 iaitu menghasilkan atau cara melibatkan penggunaan ulangan. Cadangan penuntukan masa adalah sebanyak 2 jam. Dan yang terakhir adalah bagi standard pembelajaran 4.1.4 membangunkan atau cara melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, ulangan dan pembeli ubah serta operator matematik akan digabungkan dengan 4.15 kerana membangunkan atau cara sesuai digabungkan dengan standard pembelajaran 4.1.5 iaitu menguji atau cara dan juga membaiki ralat. Okey, ini adalah contoh bagi kaedah pengajaran, kaedah pentaksiran yang boleh dilakukan di dalam kelas. Okey, yang pertama adalah pemerhatian. Okey, guru-guru boleh buat kaedah pemerhatian ini. Kemudian yang keduanya adalah lembaran kerja. Okey, diberikan lembaran kerja selepas selesai PDP. Jadi untuk menguji sama ada murid-murid faham ataupun tidak selepas kita melaksanakan PDP tersebut. Okey. Ini juga adalah lembaran kerja yang dilakukan oleh murid. Okey, ini adalah tugasan berkumpulan yang dijalankan di dalam kelas. Okey, tugasan berkumpulan ini diberikan kepada murid di dalam kelas dan juga supaya murid boleh mencapai objektif dalam PDP. Okey, ini adalah antara teknik dengan menggunakan quizzes di dalam kelas supaya mencapai objektif pada hari tersebut. Okey, ini adalah contoh tugasan kumpulan diberikan dengan satu tugasan projek dalam membina Scratch. Pelajar diminta membuat animasi yang simple. Okey, ini juga adalah kuis dalam talian dengan menggunakan quizzes. Okey. Jadi pelajar-pelajar akan diuji dengan soalan objektif yang mudah dan guru boleh mendapat hasil yang pantas untuk mengetahui sama ada pelajar tersebut dapat mencapai objektif pada hari itu. Okey. Yang seterusnya, apabila selesai sahaja pelajar menjawab soalan dengan menggunakan quizzes tadi, okey, guru akan mendapat laporan dengan lebih pantas dan juga guru juga boleh melihat pelajar mana yang akan diberikan pemulihan, okey, dan pelajar mana yang telah mencapai objektif. Okey. Ini adalah pembentangan projek Scratch. Jadi apabila pelajar diberikan satu tajuk, okey, pelajar akan melakukan bermula dengan membina algoritma iaitu menggunakan pseudocode dan juga carta alir, dan perkara ini akan dilaksanakan bersama murid-murid yang lain dalam satu kumpulan. Okey, dan apabila selesai, murid akan membina atau cara tersebut dan membentangkan hasil kepada guru. Okey, ini pula adalah bagaimana kita akan membuat penjaminan kualiti. Okey, penjaminan kualiti ini adalah penting dalam PBD untuk dilaksanakan. Jadi penjaminan kualiti ini akan dilaksanakan mengikut ketetapan sekolah, mengandungi 4 aspek iaitu pementoran, kita ada penyelarasan, pemantauan dan juga pengesanan.
Dan ini adalah contoh pementoran yang bertujuan untuk membantu memudah cara, membimbing dan juga meningkatkan kefahaman guru untuk melaksanakan PBD. Baiklah Cikgu, terima kasih, dan itu merupakan contoh-contoh yang diberikan oleh Cikgu Ashikin berkenaan dengan pelaksanaan PBD dalam bilik darjah. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di PBD di Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot PBD di Didik TV KPM. Topik perbincangan pada hari ini adalah PBD dalam asas sains komputer sekolah menengah bersama dengan Cikgu Ashikin. Baik Cikgu, jom kita teruskan. Okey, untuk segmen ini cikgu akan terangkan perekodan dan pelaporan pentaksiran bilik darjah PBD asas sains komputer. Okey, kita lihat dulu tafsiran umum tahap penguasaan asas sains komputer bermula daripada tahap penguasaan 1 sehinggalah tahap penguasaan 6. Kita lihat tahap penguasaan tertinggi iaitu 6. Tafsirannya adalah murid berupaya menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi seperti menghasilkan model atau prototipe dalam bidang konsep asas pemikiran komputasional, perwakilan data, algoritma dan kod arahan. Okey, itu adalah tafsiran umum. Sekarang kita lihat kepada contoh yang dibincangkan pada hari ini iaitu standard prestasi bagi standard kandungan 4.1 kod arahan. Dalam SK 4.1 ini dia akan membincangkan tahap penguasaan bagi standard kandungan tersebut. Bagi tahap penguasaan yang tertinggi iaitu tahap 6, okey, tafsirannya adalah untuk membangunkan satu atau cara yang boleh dijadikan contoh, dimuat naik dan dikongsi bersama. Okey, jadi apabila pelajar boleh membangunkan satu atau cara, maka dia layak untuk mencapai tahap penguasaan 6. Okey, bagi macam mana kita nak menjual TP bagi setiap SK iaitu standard kandungan dalam mata pelajaran. Okey, bagi standard kandungan 4.1 kod arahan, okey, maksudnya guru perlu mengajar sehingga selesai suatu kelompok standard kandungan ataupun SK tadi, dan kesemua SP tadi perlu diselesaikan terlebih dahulu. Okey, dan kemudian barulah guru akan menentukan tahap penguasaan yang manakah murid layak untuk capai. Okey, jadi standard prestasi ini guru-guru boleh merujuk dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey, ini pula adalah contoh perekodan guru. Okey, ini adalah contoh RPH. Okey, ini adalah contoh RPH, rancangan pengajaran harian. Apabila selesai pengajaran, okey, selesai pengajaran, maka guru akan melakukan refleksi. Okey, contoh, okey, 25 orang murid telah mencapai objektif dan 5 orang murid perlu diberi bimbingan secara intensif. Dalam guru-guru merekodkan refleksi tersebut, okey, bergantung kepada RPH guru-guru. Jadi dalam contoh yang diberikan, guru akan menulis nama murid yang perlu diberikan pemulihan, sama ada dicatat dalam RPH ataupun di dalam buku catatan. Okey. Kemudian ini adalah borang perekodan yang disediakan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Jadi guru-guru boleh mendapatkan dalam portal bahagian pembangunan kurikulum. Jadi bagaimana kita nak mengisi borang perekodan ini? Apabila guru-guru telah selesai mengajar satu kelompok SK, iaitu standard kandungan, dan telah menyelesaikan semua SP tadi, barulah guru-guru boleh merekodkan di dalam borang perekodan yang telah disediakan. Okey. Kemudian
bila selesai semua daripada bab 1.0 sehinggalah bab 4.0 tadi, apabila selesai semua SK tadi, barulah guru-guru akan mengisi tahap penguasaan keseluruhan. Dan di sinilah guru-guru perlu memberikan pertimbangan yang profesional. Okey, guru-guru perlu mengisi borang ini mengikut individu. Okey, memberikan pertimbangan yang sebaiknya. Jadi pertimbangan profesional ini penting kepada pelajar. Okey, asas kepada pertimbangan profesional ini, ia memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan bertanggungjawab. Jadi ia adalah merupakan satu proses berterusan sepanjang PDP guru. Jadi keperluan utama kepada pertimbangan profesional ini, guru akan menentukan tahap penguasaan berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok standard kandungan. Jadi guru akan tentukan tahap penguasaan keseluruhan dalam mata pelajaran bagi melapor keputusan pentaksiran akhir tahun. Okey, itulah yang guru-guru perlu lakukan di dalam borang perkuadaan yang disediakan. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri program kita, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang cikgu dah kongsikan pada hari ini? Okey, dalam PBD Assessment Spirit ini diharapkan guru-guru dapat memberikan pertimbangan yang sewajarnya kepada murid-murid, dan sekiranya murid-murid masih lagi tidak mencapai tahap, guru-guru diberi masa kan untuk mengulang semula ataupun memberi bantuan kepada murid-murid tersebut sehinggalah murid-murid tersebut mencapai tahap penguasaan yang tertinggi. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu lagi sekali atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan juga kepada cikgu Fatimatul Zahra sebagai jurubahasa isyarat kita, dan juga kepada mereka yang sedang menonton. Harap anda semua dapat pengetahuan yang lebih lanjut lagi berkenaan dengan pelaksanaan PBD dalam bilik darjah dan dalam asas sains komputer. Dan sekarang kita akan berjumpa lagi di segmen yang seterusnya. Baik semua.